Selamat pagi para penonton, nama saya Nisha. Salam sejahtera semua, nama saya Izzatul. Dalam program Tanya-Tanya Hubungan Etnik kita pada pagi ini, kita akan mengadakan perbincangan tentang topik toleransi agama. Untuk pengetahuan penonton, Sekolah Vernacular Cina mempunyai majoriti pelajar Cina yang menganut agama Buddha dan Taoism. Namun, masih terdapat segelintir pelajar Muslim yang masih menghadiri sekolah sebegini. Untuk menerangkan isu ini kepada para penonton secara lebih lanjut, kita telah menjemput seorang guru dan seorang pelajar yang beragama Islam yang sedang berada di Sekolah Vernacular Cina dan juga seorang pelajar yang bukan beragama Islam yang sedang belajar di sekolah sekular untuk berkongsi pengalaman mereka. Assalamualaikum semua, nama saya Nashwa. Saya daripada Sekolah Vernacular Cina. Selamat pagi, nama saya Zin. Saya daripada Sekolah Sekular. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Syafika. Saya berpengalaman mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan dan kini saya mengajar di Sekolah Vernacular Cina sebagai guru bahasa Inggeris. Baiklah, terima kasih kepada semua panel kerana mengenalkan diri. Soalan saya kepada Cikgu dan Nashwa, bagaimanakah suasana program pelaksanaan Islamik di sekolah anda? Pelaksanaan program Islamik di sekolah SMJK mendapat sokongan daripada pihak sekolah. Mereka membenarkan pelaksanaan program seperti solat, bacaan Yasin dan program keagamaan yang lain. Walaupun program dijalankan tidaklah semula ketika saya di SMK, tetapi pihak sekolah memberikan sokongan yang penuh dengan meluluskan program-program tersebut. Di sekolah, masih ada program Islamik yang dijalankan. Namun, skalanya tidak sebesar di SMK. Kami mempunyai ruang solat dan ustazah untuk membimbing dan majlis doa selamat sering diadakan sebelum SPM untuk pelajar Muslim. Bagaimana pula dengan Jin yang belajar di sekolah sekular? Program Islami di sekolah saya agak aktif di mana guru-guru dan para pelajar Muslim akan membaca surah setiap pagi Jumaat. Pihak sekolah telah menyediakan program lain untuk pelajar bukan Muslim dan ia sangat bagus untuk memupuk personaliti dan moral. Tentang isu kantin Buddha, adakah operator di kantin sekolah anda merupakan seorang Muslim? Dan adakah gerai makanan dicampurkan atau bagaimana? Hanya sebuah gerai makanan sahaja di sekolah saya dan operator kantin adalah seorang Muslim. Maka rakan-rakan saya yang beragama Islam tidak akan risau untuk membeli makanan di kantin kerana mereka yakin bahawa makanan tersebut adalah halal. Sekolah saya mempunyai operator kantin Muslim dan tidak Muslim. Kedua-dua operator tidak berkongsi peralatan memasak dan dapur. Jadi, saya tidak mempunyai masalah dengan makanan tersebut. Namun, inisiatif ruang dan gerai makan khas ini hanya bermula dari tahun 2015, maka ianya masih terdapat beberapa penambahbaikan dari semasa ke semasa. Bagaimana pula dengan ruang makan guru? Ruang makan guru di sekolah saya dikendalikan oleh operator Muslim. Jadi, tidak ada masalah kepada guru-guru Muslim untuk makan di ruang makan yang disediakan. Akhir sekali, bagaimana pula dengan layanan guru-guru terhadap murid-murid yang beragama Islam di SMK dan SMJK? Adakah wujud isu buli, diskriminasi agama ataupun tekanan kerana mereka tidak dapat mengamalkan agama sendiri? Isu-isu tersebut amatlah biasa tidak kira di sekolah ataupun di luar. Pihak sekolah sering bertindak mengambil tindakan segera jika perkara-perkara tersebut berlaku. Isu ini selalunya melibatkan segelintir kelompok individu sahaja. Walaupun wujud kejadian-kejadian seperti isu diskriminasi di sekolah, tetapi ramai juga pelajar yang bersikap terbuka dan menerima kelompok pelajar yang minoriti. Berdasarkan pengalaman saya tidak pernah lagi mengalami diskriminasi ataupun gejala buli. Kami amat menghormati agama dan budaya masing-masing. Ada juga rakan-rakan saya yang bukan agama Islam bertanya kepada saya tentang agama Islam untuk lebih memahaminya. Di sekolah saya, para guru sentiasa memberikan tumpuan kepada pelajar dan mereka tidak bersikap pilih kasih. Walaupun pelajar Cina dan India merupakan kelompok minoriti, layanan yang diberikan kepada kami adalah sama rata. Kami dapat belajar bersama-sama tanpa sebarang isu berkawaman yang ditimpu di antara kami. Baiklah,
Terima kasih kepada saudari-saudari sekalian kerana sudi berkongsi pengalaman dengan kita pada hari ini. Baiklah, itu merupakan akhirnya program Bual Bicara kita pada hari ini. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzatul Syafara binti Syamsuddin. Berdasarkan tajuk kumpulan kami iaitu toleransi antara agama bagi warga sekolah beragama Muslim di Sekolah Vernacular Cina. Tidaklah begitu mempunyai sebarang isu yang serius dalam konteks diskriminasi agama, wang makan dan solat serta layanan antara satu sama lain di antara warga sekolah Vernacular Cina. Hanya melibatkan segelintir sahaja perkara ini berlaku tetapi berjaya diatasi oleh pihak Sekolah Vernacular Cina. Dan akhir kata saya berharap pihak Sekolah Vernacular Cina dapat mengambil inisiatif agar isu perkawaman ini tidak berlaku lagi di antara warga sekolah. Berdasarkan topik pembelajaran hubungan etnik dan kajian yang dibuat oleh kumpulan 10 yang bertajuk toleransi antara agama bagi warga sekolah beragama Muslim di Sekolah Vernacular Cina, saya dapat menyimpulkan bahawa kita perlulah menerima kekurangan setiap individu. Sebagai rakyat yang hidup di negara yang berbilang kaum, kita tidak boleh berfikir dan bersikap resis terhadap kaum lain. Kita juga perlu menghormati budaya, adat resam dan agama setiap individu supaya negara kita lebih harmoni. Pada pendapat saya amat tertarik dengan Sekolah Vernacular Cina ini kerana ianya berbeza daripada sekolah saya dulu iaitu SMK, dan ianya juga dapat memupuk nilai keharmonian terhadap kaum agama di antara kita. Sebagai seorang yang pernah belajar di Sekolah Vernacular Cina, saya amat berterima kasih atas kehadiran warga-warga sekolah dan juga rakan-rakan sekolah saya yang merupakan umat Islam kerana mereka telah mengajar kami secara untuk berinteraksi dengan umat Islam tanpa bentuknya prejudis dan juga diskriminasi agama dalam suasana sekolah kita, dan saya berharap bahawa umat-umat Islam akan terus memilih Sekolah Vernacular Cina untuk belajar kerana ini telah mewujudkan suasana yang unik yang saya berharap bahawa akan dialami oleh lebih banyak pelajar Sekolah Vernacular Cina. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Ziyin dan saya ingin berkongsi beberapa pemikiran dan refleksi. Walaupun filem ini pendek, ia secara langsung menggambarkan keharmonian etnik di Malaysia. Sebagai contoh, semasa kita membuat filem ini, saya dapat menyedari bahawa rakan-rakan saya yang berlainan bangsa sangat bertolak ansur. Walaupun berlainan bangsa, kami mempunyai tujuan bersama. Saya sangat berterima kasih kepada setiap rakan dalam kumpulan ini kerana menolong saya menambahbaikan untuk memenuhi kehendak filem ini. Saya menghadapi banyak masalah tetapi mereka tetap bersedia melakukan aktiviti berulang kali bersama saya. Selepas penerbitan filem ini, saya berharap lebih ramai rakyat Malaysia mengetahui bahawa kehidupan sembilan kaum kita sangat harmoni di satu negara. Sekian, terima kasih.